لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang berusaha Mufti Surau serta dengan ahli jawatan kuasanya, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan, kita masih lagi dapat menjalankan aktiviti kita seperti biasa, masih lagi diberikan kesempatan dan ruang oleh Allah Taala untuk terus hidup atas muka bumi ini. Mudah-mudahan kita sentiasa ingat bahawasanya satu hari nanti kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tuan-tuan, jangan kita sia-siakan saki baki umur kita ni, insya-Allah manfaatkanlah sebaiknya. Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan, kita sambung kembali kuliah tafsir kita. Kita mula pada ayat yang ke-134. Itu hari kita baca ayat ni tapi kita tak uraikan. So hari ni kita mula pada ayat 134. Kalau yang ada buku ni muka surat 69 daripada surah Ali Imran, insya-Allah. Kita baca sama-sama tuan, yang boleh bacalah insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru lidhunubihim wa man yaghfiru adh-dhunuba illa Allah ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. صدق الله العظيم. Sebelum saya lupa tuan-tuan, insya-Allah kita lepas solat isyak kah? Kau lepas kuliah ni? Lepas kuliah
Sebelum kita solat isyak, kita akan sama-sama adakan tahlil untuk Allahyarham, lelaki ke perempuan saya tak pasti, perempuan untuk Allahyarham anak kepada Tuan Haji Jalal lah yang telah mendahului kita. Jadi kita sama-sama bertahlil insya-Allah sebelum kita solat isyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmatinya insya-Allah. Allahumma amin. Kita kembali kepada ayat tuan-tuan, ayat 134 iaitu orang-orang yang membelanjakan hartanya semasa senang dan susah, orang-orang yang sabar, menahan marah, dan orang-orang yang pemaaf terhadap kesalahan manusia. Allah mengasihi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi tuan-tuan, sebelum kita tengok tafsiran apa yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sun Haji ni, kita ambil dulu kefahaman ayat ni. Jadi ayat ni ada kaitan dengan ayat yang ke-133, di mana pada ayat 133 tu Allah Ta'ala ada sebut ujung ayat tu, Dia menyediakan syurga bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala sediakan syurga bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi pada ayat 134 ni Allah Ta'ala ceritakan sedikit beberapa daripada sifat-sifat orang bertakwa yang layak menghuni syurga Allah Ta'ala tu. Allah Ta'ala sebut ayat 133, disediakan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi untuk orang bertakwa. Ayat 134 Allah Ta'ala ceritakan pula sifat orang-orang bertakwa yang akan menghuni syurga Allah tu. Antaranya disebut oleh Allah iaitu orang-orang yang membelanjakan hartanya semasa senang dan susah. Ni yang pertama, orang yang senang menderma, menyumbang atas apa jua nama, istilahkanlah sumbangan ke, derma ke, infak ke, hadiah ke, ketika dia senang, ketika dia susah. Ni yang pertama, sifat-sifat orang yang bertakwa antaranya. Yang kedua, orang yang sabar menahan marah. Orang yang sabar menahan marah, ini sifat-sifat ahli syurga ni, antara sifat-sifat ahli syurga. Dia boleh tahan marah ketika dia marah. Yang ketiga, orang yang pemaaf. Orang yang suka memaafkan orang lain. Ifah. Suka memaafkan orang lain. Tiga, wallahu yuhibbul, Allah mengasihi orang-orang yang berbuat kebaikan itu. Jadi tiga-tiga ni kebaikan. Allah Ta'ala suka, kata Allah Ta'ala, orang-orang yang buat kebaikan. Jadi tuan-tuan, kita tengok huraian satu-satu sifat-sifat ni. Pertama tadi, orang yang membelanjakan harta. Allah seterusnya telah menerangkan akan sifat-sifat orang yang takwa itu sebagai yang berikut. Pertama, orang-orang yang membelanjakan harta mereka semasa senang dan semasa susah, yakni orang-orang tersebut di dalam dua keadaan yang berlawanan, sama ada semasa lapang ataupun sempit, semasa kaya atau miskin, semasa suka atau duka, sedang dalam kenikmatan atau sedang ditimpa cubaan. Mereka tidak sekali-kali berhenti dari membelanjakan harta mereka untuk membantu dan berbuat kebajikan kepada sesama manusia, terutama kepada saudara-saudara mereka orang-orang Islam. Perbuatan mereka yang disebutkan oleh Allah itu merupakan sifat mereka yang pemurah lagi dermawan. Sifat pemurah ini menandakan takwa mereka amat besar kelebihannya. Senang cakap, antara sifat orang bertakwa ni Allah Ta'ala sebut di sini, orang yang sentiasa infak harta, sentiasa bersedekah. Tak kira apa keadaan, dia susah ke, dia senang ke, dia sakit ke, dia sihat ke, dalam apa juga keadaan yang dia lalui, situasi yang dia lalui, dia tak tinggalkan amalan bersedekah. Itu kita nak sebut istilah yang seronok sikit, yang sedap dalam dengar sikit, orang yang istiqamah dengan sedekah. Orang yang tidak terjejas amalan sedekahnya dengan apa juga keadaan. Kita ni banyak dipengaruhi oleh keadaan, tuan-tuan. Manusia ni, dia cukup terpengaruh dengan keadaan, dan dia berubah bila berubahnya keadaan. Umpamanya masa kita sakit, masa tak sakit kita boleh ibadah. Masa latih sikit, mayang ni sembahyang sunat, bukan wajib, kita berhenti. Sebab apa tu? Sebab latih. Masa tak latih, elok yang kita buat. Tak payahlah buat ngantuk pun, tidur sunat, esok buat, bukan tak ada hari boleh buat. Masa kita latih kan. Jadi keadaan banyak mengubah kita.
Orang yang jadi ahli syurga yang antara sifat takwa ni, orang ni tak terpengaruh. Susah ke, senang ke, sakit ke, dia tetap meneruskan amalan sedekahnya. Nak lagi amalan sedekah waktu subuh itu cukup digalakkan. Sedekah di awal-awal pagi. Kan Nabi sebutkan setiap pagi tidaklah naik matahari melainkan Allah Ta'ala hantar 2 malaikat yang berdoa. Antaranya yang berdoa minta orang-orang yang infak ni Allah Ta'ala ganti harta dia balik. Sebab itulah awal-awal subuh tu bagus kita bersedekah. Allah Ta'ala banyak sebut dalam Al-Quran menceritakan tentang orang-orang yang bersedekah ni. Antaranya dalam juzuk 3 tu, Allazi bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Iaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya sirran wa 'alaniyah, secara bil-laili wan-nahar, pada waktu malam, pada waktu siang, sama ada secara rahsia orang tak nampak atau secara terang-terangan. Orang ini Allah Ta'ala sebut falahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka ni ada balasan, ada ganjaran pahala di sisi Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka ni sedikit pun tidak rasa takut dan sedikit pun tidak rasa duka cita. Orang bersedekah ni Allah Ta'ala bagi dia ketenangan. Biasa orang nak bersedekah ni, orang boleh bersedekah tu dia dah bersedia untuk bersedekah sebenarnya. Lepih duit itu dalam peti atau dapat akik orang duit tu, dia rasa seronok dapat membantu orang lain. Lebih-lebih lagi sedekah tu datang ketika waktu kita sempit. Ketika waktu sempit, orang tak pernah ingat diri orang lain kecuali diri dia. Umpamanya orang sakit, ada orang sakit tanya orang lain, datang orang ziarah dia, orang tanya dia, macam mana tuan? Dia tanya orang tak, ni bahawa sihat? Tak ada dah. Apa dia ketika tu fikir diri dia je. Nak masa itu susah, tak terfikir kita nak sedekah sebab kita pun tak ada. Itulah selalu yang keluar daripada mulut kita, kita tak cukup nak sedekah ke orang kan. Kok boleh sedekah masa tu, itulah sedekah yang paling baik. Dalam sebuah hadis, saya sempat tengok tafsir Dr. Wahbah Zuhaili ni, tafsir Munir. Ada satu riwayat hadis yang panjang, saya ambil mafhumnya. Seorang sahabat bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sedekah macam mana yang paling baik ya Rasulullah? Rasulullah pun jawab dengan antara mafhumnya, Nabi kata, kau bersedekah masa kau sihat dan ketika tu kau takut kau jadi miskin. Masa tu dia sihat, dia bukan sakit, dia sihat walafiat. Biasa orang sedekah ni masa-masa sakit ni dia sedekahkan apa? Supaya berkat sedekah tu menjadikan dia sihat. Macam tu ada sebab dia sedekah tu, yang sakit ni. Ni dia kau sedekah Rasulullah masa kau sihat. Engkau bersedekah ketika engkau sihat dan ketika itu engkau takut dengan sedekah tu kau jadi kurang, jadi miskin, jadi kurang harta kau. Masa tu elok sedekah, kata Rasulullah. Kan? Kita nak bagi kita sihat, duit ada, gaji boleh dapat, Allah nak beli macam-macam lah. Tak jalan bulan depan lah sedekah. Masa tu elok sedekah, kata Rasulullah. Kita takut-takut kan sedekah kurang harta kita. Jadi kurang kita. Masa tu Rasulullah kata eloklah kamu bersedekah. Sesuatu yang kita susah nak buat. Jadi sedekah yang kita buat tu sebenarnya, kenapa Allah Ta'ala sebut mereka tidak merasa takut dan tidak rasa duka cita, yahzanun? Sebab apa? Sebab sedekah nanti akan menjadi benteng daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu dengan api neraka Allah walaupun kamu sedekah dengan sebelah biji tamar tu. Tamar tu sekorek ya, bukan satu biji, sekorek ya. Maknanya apa? Maknanya sedekah tu menjadi benteng daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-Tirmizi telah mengeluarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, as-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar, wal bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar, wal jahilu as-sakhiyyu ahabbu ila Allah ta'ala min 'abidin bakhilin. Orang yang pemurah, kata Nabi, dekat kepada Allah.
Kalau nak dekat dengan Tuhan, dengan Allah, kita jadi pemurah, dekat kepada manusia. Dengan manusia pun lagi dekat, sebab bila kita berikan, sebarkan kebaikan kepada orang, orang akan rasa kebaikan kita tu, maka orang akan menghampiri kita. Dekat dengan syurga, jauh dari neraka. Orang pemurah dekat dengan Allah, dekat dengan orang, dekat dengan syurga, jauh daripada neraka. Orang kedekut pula, kata Rasulullah, orang yang bakhil, yang kedekut, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari syurga, dekat kepada neraka. Terbaliklah. Dan orang jahil yang pemurah lebih disayangi oleh Allah daripada orang kuat beribadah yang bakhil. Mana biar jadi jahil tapi pemurah, daripada jadi orang kuat ibadat tapi kudokut. Dokut susah nak bagi orang. Satu sifat yang tak ada pada Allah Ta'ala. Kudokut lah kan? Oleh kerana tak kedekutnya Allah Ta'ala, sebab itu ada sifat dia nama pemurah, Ar-Rahman Ar-Rahim, sehingga Ar-Rahman tu dapat dikongsi, dirasai bersama oleh orang bukan Islam. Hatta orang tu tak sembah Allah Ta'ala pun, Allah Ta'ala tetap lagi bagi rezeki. Sepatutnya kalau kita nak bikin Allah Ta'ala ni sebagai Tuhan, dia jadikan semua, aku hanya bagi rezeki orang yang taat kepada aku, yang beriman. Yang tak beriman ni, pandai-pandai lah kau, kalau mati, matilah kau kan. Tapi tak, Allah Ta'ala beri semua makhluk dia. Pemurahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang orang tu dah buat dosa berpuluh-puluh kali, berulang-ulang kali dosa dia buat, dosa-dosa besar, rezeki dia tetap ada. Pemurahnya Allah. Tiba-tiba ada pula di kalangan hamba yang jadi kelakut pula. Oh, cukup bertentangan dengan sifat Khalik Allah Ta'ala yang menjadikan kita semua. Sebab tu Nabi sebut, orang bersedekah ni sebenarnya dekat dengan Allah Ta'ala. Orang syukur, Allah Ta'ala syukur orang-orang yang bersedekah. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut, wa in kana zu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau orang tu susah, ni cerita bab hutang ni, orang tu susah, dia tak payah bayar hutang kau, fanadhiratun ila maisarah, bagilah dia tempoh. Janganlah kau minta nak hutang kat dia tak larat, dia tak boleh bayar, susah. Ujung tu wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau kamu bersedekah, itu lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu. Mana ada kebaikan tersembunyi daripada amalan bersedekah. Kau orang hutang susah, kau bagilah tempoh taklah. Tapi kalau kau sedekahkan, tak payahlah, tak payah bayar kau. Tak apalah Syekh, ana sedekahlah. Bolehlah RM10, bolehlah sedekah. Ikut RM1,000 sedekah dah. Kira tu, kita berkira tu masalah tu. Kan kita berkira tu masalah tu. Susah tuan-tuan. Sebab tu Nabi ajar doa, Allahumma ja'alid dunya fi yadi wa la taj'alha fi qalbi. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah dunia ni di atas tangan aku supaya senang aku bagi-bagi kat orang. Jangan jadikan dunia ni Allah dalam hati aku. Jangan jadi dunia dalam hati aku. Nabi doa betul tu. Sebab susah tuan-tuan, bila orang diberi di dunia ni payah. Jadi Nabi, Allah Ta'ala sebut sedekah lagi baik, tapi sesuatu yang amat sukar untuk kita lakukan. Nak pula orang tu pinjam dulu banyak pula, lepas tu masa tu dia boyo-yo janji dengan kita, janji sebulan, setahun tak bayar-bayar, lagi bongih kita. Gorang memang mukul kan, tak kerana sedekah dah. Sampai akhirat dia pertama dia minta, ni lah bodoh kata. Biar dia masuk neraka dia, macam tu keluar mulut dia. Sebab marah kat orang ni kan. Tapi kalau lah boleh memaafkan sedekah pula, masya-Allah. Susah nak buat tu. Memang susah nak buat. 2. Orang yang sabar menahan marah. Ini sifat yang kedua, orang yang sabar menahan marah. Yakni kemarahan yang sedang menyala-nyala dalam dada mereka itu dapat mereka tahan. Maka perbuatan mereka merupa sifat sabar yang hanya dipunyai oleh orang-orang yang berjiwa besar dan semangat kuat. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu allazi yamliku nafsahu indal ghadab. Nabi sebut, orang kuat ni bukan orang yang boleh menumbangkan lawan dia, tarik langgang, boleh menumbangkan lawan dia. Orang yang pandai bergulut, bergusti, surah ni bergusti. Orang kuat tu bukan orang yang kuat bergusti boleh kalahkan lawan ni. Tapi innama syadid, orang kuat tu Nabi sebut, allazi yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang boleh menahan dirinya ketika dia marah. Ketika marah, dia boleh tahan diri. Orang tu memang orang yang kuat. Kenapa dikatakan orang tu orang yang kuat bila boleh menahan marah?
Sebab ketika marah ni sebenarnya tuan-tuan, yang buat kita marah tu syaitan. Jarang benar syaitan ni gagal dalam menggoda kita. Nak kita yang bertaraf orang awam ni memang kalah ya. Jadi orang yang boleh mengalahkan syaitan tu sahlah dia kuat. Sahlah orang tu kuat. Memang kuat orang tu. Kita peminat nyanyian lagu kan? Malam tu ada pula ceramah Madu Rasul. Siapa penceramah? Entah. Tanya pengusi tak jawab. Tengoklah sekarang, datanglah surau. Saya tak boleh tahu penceramah tu. Dia mikir, malam ni anugerah juara lagu tadi. Ada kumpulan Elicat, masa tu masa saya lalu Elicat, kumpulan baru tak reti saya tahu. Elicat kan, gambar kucing tu. Elicat lah tu, dia tengok siapa penceramah, dia tanya dulu. Tah siapa ke orang ni? Tak tahu nak tak nak ada bagi dah. Kau orang tu tak kenal sikit dah datang dah. Ataupun tak payahlah ada rakam dia surau tu sok dong kemudian bukan tak boleh tadi kan. Kalah kita dengan syaitan. Tak boleh lawan tu, memang anda lawan tu. Kerana dalam bab marah ni yang menyebabkan kita marah adalah syaitan. Kan dalam kitab Syekh Abdul Qadir Mandili kan, Penawar Bagi Hati, Munsaraf Pengajar, dalam tu ada cerita marah ni sebenarnya adalah syaitan yang sedang membakar-bakar api, ditiup api, mempanihkan dadu kita, jadi naik sampai ke urat-urat kita, jadi marah kita. Kerja syaitan. Innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitan khuliqa minan nar wa innama tudfa'un naru bil ma' fa iza ghadiba ahadukum falyatawadda. Nabi sebut dalam hadis yang sahih daripada Imam Ahmad, marah tu daripada syaitan kan, marah tu daripada syaitan, dan syaitan itu dijadikan daripada api. Api ni nak padam, Rasulullah kata pakai air. Sebab itu bila salah seorang di kalangan kamu marah, maka segeralah falyatawadda, naklah segera mereka itu berwuduk, supaya dengan wuduk tu menyejukkan hati balik, menyejukkan badan dia, tak jadi marah. Agama kita ajar, bila marah ketika berdiri capek-capek duduk. Kalau tak duduk kan kita sepak orang. Kalau duduk jangan nak sepak. Kau tengok duduk tu jangan bangun. Bagi melonting kita. Duduk tu kita pantai baring, hilang marah kita. Kau tengah duduk marah kita bangun, itu yang memang menyakit-sakit lah marah tu kan. Cikgu lah duduk tadi, budak tu tak duduk lah, berjalan-jalan duduk, budak olah bangun lah, bangun tu siap lah. So kita datang ke mak budak tu kan, apalah cikgu lampang lah anak saya. Dia dah bangun tadi elok duduk ni, tapi dia dah bangun dah. Teruk lah kan, bila marah jatuhkan ni. Sebab syaitan ni bila marah dia suruh kita dari tinggi, lari goram, lari kuat. Sebab tu bila kita marah, kita capek jatuhan diri kita duduk kita baring kan. Jadi cool lah kita, jadi sejuk lepas hati kita. Kalau tidak, gagal, kita akan gagal. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, man kadhama ghaizan wa huwa yaqdiru ala infazihi mala Allahu jawfahu amnan wa imana. Siapa yang dapat tahan marah dia, ketika tu dia marah betul ni, dia dapat tahan marah tu, Allah Ta'ala akan penuhkan hatinya dengan keimanan dan keamanan. Iman dia bertambah, dia akan rasa tenang, aman, dia seronok bila dapat tahan marah. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, dia benda ni bukan boleh buat tiba-tiba kan, benda ni kena latih. Kena latih diri untuk tidak marah. Anak kita ni copek marah, jadi cuba latih diri kita ni untuk bukan menjadi seorang yang pemarah. Kerana orang yang sabar dapat marah ni di antara sifat-sifat orang yang bakal menghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat yang kedua, iaitu menahan marah. Ada satu kisah, Sayyidina Ali satu hari hamba perempuan dia ambil pegangan berjana air sebab Sayyidina Ali nak berwuduk. Hamba perempuan ni pun tuang air kan dalam bokeh berjana tu. Sayyidina Ali kat bawah lah, air tu kat atas. Tak macam mana tolopeh bokeh air tu, konolah tangan kau disebut badan lah Sayyidina Ali. Sakit Sayyidina Ali, rasa sakit Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun bangun mandang dia, perempuan tu, hamba. Orang perempuan tu membaca
wal kadhiminal ghaiz. Ayat ni lah. Dan orang-orang yang menahan marah. Sayyidina Ali kata, aku menahan marah. Perempuan sambung lagi, wal afina 'anin nas. Ayat ni lah. Dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Kata Sayyidina Ali jawab, Allah Ta'ala telah memaafkan kamu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kata perempuan tu, Allah Ta'ala suka pada orang-orang yang buat baik. Sayyidina Ali kata, saksikanlah, kerana Allah aku bebaskan kau. Mereka perempuan tu. Bila Sayyidina Ali dengar ayat Quran, kita tengah marah, anak kita sebut wal kazimina, pang sekali. Maksud ni lah kau nak baca ayat Quran, maksud ni lah kau ingat. Alah, kau pun dengar malam tadi kan. Padahal betul lah anak tersebut tu. Kadang-kadang kita bila marah tuan, betul dah anak tu cakap, kita dah marah, ikut yang marah kita tu. Sabarlah Abid, abahlah ya. Bukan selalu tu. Iyalah kau, alasan kau lah gitu. Padahal dah betul dah nasihat anak tu sebenarnya tu. Kita dah, memang kita jenis pemarah. Tiba-tiba lah kau pandai baca Quran tadi kan. Ayah kau bagi anak kan. Maksud ni lah kau pandai bersyair tadi. Lagi teruk lah kau anak tu. Jadi sebenarnya Sayyidina Ali bila dengar ayat Quran, orang sahabat-sahabat dulu bila dengar Quran jadi lembut Allah. Terus Sayyidina Ali bebaskan. Nampak orang ni agak Sayyidina Ali ingat Quran orang ni kan. Jadi makna tu kono lah pada situasi ketika itu. Itu cerita tentang orang menahan marah tuan-tuan. Kemudian yang ketiga, sifat tadi yang ketiga iaitu orang-orang yang pemaaf terhadap kesalahan manusia, yakni sekiranya ada orang melakukan kejahatan kepada mereka atau mengenainya, tiada dibalasnya, bahkan dimaafkan kesalahannya. Ini pun susah kita nak buat tuan-tuan. Ayat ini mengisyaratkan tentang baiknya tindakan Nabi SAW terhadap pasukan pemanah dalam peperangan Uhud yang melanggar perintahnya kerana meninggalkan pertahanan mereka. Kesalahan mereka itu telah dimaafkan. Begitu pula Nabi SAW telah memaafkan perbuatan orang-orang musyrikin yang menyayat-nyayat mayat Sayyidina Hamzah. Ini kita bincang di Ihsaniyah itu kan, di Uwan. Pemaafnya Rasulullah SAW. Lepas tu dia dah dapat buka Kota Mekah tu, cari mana Hindun yang gigit-gigit hati Pak Sarawak tu, dia nak gigit nak jari tu. Mana Wahsy dulu yang tambak apa ni, belakang Pak Sarawak Sayyidina Hamzah tu, aku nak tambak pula kepala itu, boleh je Rasulullah buat. Mana Abu Sufyan yang mencabar-cabar aku sampai 2 gunung kau jalan, sampai berpindah-pindah masuk ke perang Uhud, korek leher tu, tak ada lah. Rasulullah bahkan muliakan lah. Siapa masuk Masjidil Haram, dia selamat ketika Rasulullah dapat buka Kota Mekah. Siapa masuk rumah Abu Sufyan, dia selamat. Abu Sufyan itu pemimpin kan. Nampak jiwa besar Rasulullah SAW. Wahsy pun dimaafkan. Bila Rasulullah dapat buka Kota Mekah, Wahsy ketakutan. Kan Muhammad Baridondam kan, dia pun lari ke Taif. Sampai Taif tak lama tu, orang Taif pun masuk Islam juga. Dia lagi takut nak lari ke Syam atau Syria. Orang khabar Muhammad akan maafkan orang yang masuk Islam. Akhirnya Wahsy jumpa Rasulullah, minta maaf Rasulullah. Rasulullah maafkan. Cuma Rasulullah kata, kau jangan lagi tunjukkan muka kau kat aku. Ingat nanti Sayyidina Hamzah. Kau lagi-lagi lah. Sebab itu lepas tu Rasulullah tak nampak Wahsy dah. Kan tak nak terguris hati Nabi. Itu jiwa besar seorang Rasul Nabi SAW. Sesuatu yang sukar untuk kita lakukan. Sebab tu Nabi sendiri sebut dalam hadisnya, dia bagi tasji'at, bagi galakan kepada umat dia supaya buat seperti dia buat. Di mana Nabi sebut, man sarrahu ay yushrafa lahul bunyanu wa turfa'u lahud darajatu falyafu amman zalamahu wa yu'ti man haramahu wa yasil man qata'ahu. Hadis daripada Al-Hakim dan Tabarani. Nabi sebut, siapa suka, siapa nak besok di akhirat besok, mahligai binaan mahligai ditinggikan oleh Allah, rumah di akhirat ditinggikan oleh Allah, darjat dia diangkat oleh Allah. Nak dua tu, mahligai tinggi-tinggi besar-besar, darjat Allah Ta'ala angkat. Siapa nak macam tu, kata Rasulullah, pertama, falyafu amman zalamahu, hendaklah dia memaafkan orang yang menzaliminya. Dua, dia beri pada orang yang menahan, yang tak bagi dia. Orang tu kalau ikut dengan dia, tapi dia bagi ke orang tu. Yang ketiga,
dia menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskannya. Orang tu dia bergaduh, orang tak suka dia, lari-lari dia putus silaturahim, dia mendekati orang tu, dia cuba sambung silaturahim tu. Jadi 3 perkara ni buat: memaafkan orang yang menzalimi, memberi orang yang tak beri, kemudian pula sambung tali silaturahim kepada orang yang marah dengan dia, yang nak putuskan tali silaturahim, dia jaga tali silaturahim itu. Maka Allah Ta'ala, Nabi sebut, dia akan dapat 2 kelebihan ni di akhirat besok. Bangunan kediamannya akan ditinggikan oleh Allah Ta'ala dan darjatnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat besok. Jadi satu dunia yang kita tak mati-mati kan. Ketika itu kalau kita mulia, jadi orang mulia sungguh kita. Tak ada lagi dah. Kalau dah mulia tu dia takkan jadi hina. Kat dunia ni kalau mulia mungkin dia akan jadi hina. Kok kaya, satu hari mungkin dia jadi miskin. Di akhirat besok apa yang kita ada, kok kita kaya lah, kita kaya, bahkan bertambah-tambah kaya lagi ada, takkan ada miskinnya. Jadi orang-orang yang cerdik sebenarnya Nabi sebut orang yang menyediakan dirinya untuk kematian dan menyediakan apa yang akan berlaku selepas kematian. Dalam hadis yang lain Nabi ada sebut, idza kana yaumul qiyamati nada munadin yaqulu aynal afuna 'anil nas halammu ila rabbikum, halummu ila rabbikum, bukan halammu, halummu, wa khudhu ujurakum haqqa 'ala mri'in muslimin idza afa ay yadkhulal jannah. Hadis daripada Ibnu Abbas. Nabi sebut besok di hari kiamat akan ada suara menyeru, malaikat menyeru dengan seruannya, ainal afuna 'anil nas, mana dulu orang-orang yang suka memaafkan orang lain ni, mana ada orang tu? Halummu ila rabbikum, segeralah kamu pergilah jumpa Tuhanmu, wa khudhu ujurakum, dan ambillah pahala ganjaran kerana kebaikan kamu memaafkan orang lain, haqqa 'ala mri'in muslimin idza afa ay yadkhulal jannah, pastilah, benarlah, haklah kepada seseorang yang muslim apabila dia memaafkan orang lain untuk dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak-naklah saudara terdokek kita kadang-kadang dengan orang lain kita boleh maaf, tapi dengan saudara kita bergoram je. Yang saudara kita sendiri tu yang pelik tu, padahal tu darah daging kita. Dan dia berada dan tolong dia, baik dia tolong orang luar lagi senang tadi. Bangsa jenis tak tahu dia tolong orang, padahal jenis tu jenis dia juga tu, keturunan juga tu. Dia bergaduh tu jadi jenis tak tahu dia tolong orang tadi. Baik dan tolong orang luar tadi. Padahal Allah Ta'ala suruh tolong kaum kerabat dulu, orang luar. Dia sanggup tolong. Sebab apa dia? Gaduh. Dan gaduh susah nak memaafkan orang yang buat kesalahan. Jadi orang yang boleh memaafkan orang lain, sahlah orang ni jiwa dia cukup besar dan sebenarnya jiwa dia cukup penuh dengan kebaikan. Hanya orang-orang yang jiwa lembut, jiwa yang isinya kebaikan saja akan dapat keluarkan kebaikan. Kan? Sesuatu yang terlahir adalah sesuatu yang keluar daripada hati kita. Benda yang keluar ni bukan keluar daripada tangan, tapi dia keluar daripada hati. Sahlah orang yang dapat zahirkan kebaikan, sebenarnya hatinya telah dipenuhi oleh kebaikan. Kita masuk air dalam beldi, bila kita tonggeng dengan air beldi tu, takkan keluar meh pula. Tentulah keluar air, dah air yang kita masukkan. Kalau kita masukkan batu, tonggeng dengan beldi tu, keluar daripada beldi tu, yang keluar batu juga lah yang keluar. Apa yang kita masukkan, itulah yang keluar. Jadi apa yang kita sediakan untuk jiwa kita, yang kita tanam, itu juga yang akan keluar. Sebab itu anak-anak kita di rumah, sebab itulah saya senang cakap, sebab tu tutup dalam kita baca sebuah kitab kita disebutkan rumah tu madrasatul ula. Al-usrah, rumah, mak ayah tu di rumah tu madrasatul ula, sekolah pertama bagi manusia, bagi budak-budak ni. Sebab tu macam mana anak kita sebenarnya, dia banyak didik daripada rumah. Datang sekolah, cikgu tengok, ya cikgu boleh agak ni kat rumah ni macam ni. Kalau yang keluar daripada mulut tu ba ujungnya sambung, ngang lah, bi lah ujung itu kan. Memang kat rumah tu memang dia tak ditahan tu, memang itulah dia. Tak ada kat rumah dia baik, cuba-cuba kat sekolah dia tak, jarang. Apa yang ada kat rumah dia akan datang kat sekolah. Jadi sebenarnya tu bayangan orang tengok, oh macam ni betul dia kan. Selalu macam tu. Walaupun kadang-kadang ada juga berlaku baru-baru ni kes kat rumah, sahabat saya sendirilah, anak kat rumah baik tapi kat sekolah lain, berubah. Itu ada sebab-sebab lain lah tu. Tapi sebenarnya anak kita banyak dibentuk macam mana kita bentuk dalam keluarga kita sebenarnya, dengan adik-adik
kita sendiri didikan kan. Sebab itulah nak tanam sesuatu ni, tanam masa nak kecil. Ini melontar buluh tu, orang tua ni dah fikir dah. Kalau daripada kecil tu kita tanam tu, apa yang kita tanam dia akan ingat sampai ke tua. Tapi kadang-kadang gagal kita yo kan. Pakaian budak tu baru 3 tahun 4 tahun cucu kita pakai yang tudung, marah adik wan ni. Kecil dek budak tu panih kata dia kan. Besok dah umur 12 suruh pakai tudung, takkan nak dia pakai tudung gitu. Tapi kalau daripada kecil dia besok dia sendiri yang cari tudung nak keluar. Tak pakai kan dia rasa dia lah malu tak pakai tudung kan. Macam tu anak-anak kita yang lain. Kalau ditogar sekali, bodoh lah kau ni, dia tak tahu lah. Kan, jangan cakap bodoh dik, tak elok. So, bodoh lah kau ni. Kita pun elok lembut kan. Kok saya lagi lembut tu, dia kono sekali sentap sekali tu. Saya nombor 2 tu sekali saya buat osah tu, sampai sekarang tak keluar perkataan tu, tak jumpa dah sampai umur ke 6 ni. 2 kali bergaduh dengan abang saya pun ambil grip leher tu, duduk sini saya buku punggung tu sampai merah, tak boleh duduk dah sampai hari ni ingat. Tapi pujuk dia betul kan anak-anak kita ni, tahu tak sebab apa Abi buat macam ni. Yang penting anak tu faham, besok sampai dia ingat. Jadi nak tanam masa budak-budak lah, masa dah tua-tua ni susah lah kan, tak jadi dia nanti. Saya ingat tuan-tuan cukuplah sekadar tu, insya-Allah benda masuk, kita berhentilah kat sini. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita sambung lagi, kita selesaikan dulu, sempurnakan hajat saudara kita sama-sama bertahlil lah insya-Allah kan. Ada nama kau? Puan Nur Farhana binti Abdul ada tak ada? Jalal ya. Jalal. Oh Jalaluddin. Tuan kita berhenti kat sini insya-Allah, kita tahlil sama-sama insya-Allah.